Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hari ini kita sambung mata pelajaran munakahat. Kita akan sambung tajuk yang seterusnya, iaitu tajuk yang ketiga nanti. Kalau tak salah saya nanti boleh rujuk. Sebelum tu marilah sama-sama saya baca doa dan saya minta untuk murid-murid mengaminkan bacaan doa yang akan saya sampaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatik. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح لنا بمعرفة العلم ونور قلوبنا وسهل لنا أبواب فضلك يا أرحم الراحمين آمين آمين يا رب العالمين. Mudah-mudahan pembelajaran online kita pada hari ini diberkati dan dirahmati oleh Allah, insya-Allah. Sebelum tu murid-murid boleh rujuk buku teks ataupun kitab munakahat muka surat 13 hingga 15. Kita mula daripada muka surat 13. Muka surat 13 hingga 15. Kita masuk pelajaran 3, pengenalan bagi zihar. Sebelum ni saya dah terangkan tajuk-tajuk yang lepas. Hari ini kita masuk tajuk zihar. Murid-murid pernah dengar tak apa yang dikatakan dengan zihar? Sama ada zihar itu macam. Kita lihat slide yang seterusnya, iaitu berkenaan dengan pengenalan zihar. Zihar pada asalnya merupakan cara orang Arab jahiliah menceraikan isterinya. Asal sebelum kedatangan Islam, orang Arab jahiliah menceraikan isterinya, iaitu menyamakan isteri dengan ibunya seperti berkata, anti alayya ka zahri ummi. Maksudnya engkau haram bagiku seperti belakang ibuku. Dengan kata ini, itu tadi, suami telah melakukan zihar. Suami tadi telah melakukan zihar ke atas isterinya dengan menyamakan isterinya itu seperti ibunya. Inilah cara orang Arab jahiliah dulu. Jadi perbuatan menyamakan isteri dengan ibu sendiri bermaksud mengharamkan isteri kepada diri sendiri seperti haram melakukan persetubuhan dengan ibunya. Jadi ini adalah pengenalan zihar sebelum kedatangan Islam pada zaman Arab jahiliah. Kita lihat yang seterusnya, pengertian zihar. Zihar artinya suami menyamakan isterinya dengan seorang perempuan yang haram dinikahi. Siapa yang haram dengan nikah dengan kita bagi lelaki, adik-beradik, ibu, sama ada haramnya dengan sebab keturunan, adik-beradik kita lah, persemendaan, musaharah atau susuan, susuan untuk mengharamkan isterinya dengan dirinya. Maksudnya pengertian zihar ini dia menyamakan isteri dengan ibulah, yang paling mudah difahami dengan ibu kita lah yang haram dinikahi. Seterusnya kita lihat dalil zihar yang kita ambil daripada ayat Al-Quran, iaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mujadalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور. Okey, kalau kita lihat dalam kitab ni ada dua munkara. Ni salah lah. Ini terkopi dua kali. Jadi dibetulkanlah, makna munkara yang kedua ni tidak ada. Okey, kita lihat pengertian ayat Al-Quran yang kita bacakan tadi. Artinya, orang yang menziharkan isterinya dari kalangan kamu, iaitu adalah orang yang bersalah. Kerana isteri-isteri mereka bukanlah ibu-ibu mereka. Ibu-ibu mereka tidak lain hanyalah perempuan-perempuan yang melahirkan mereka. Dan sesungguhnya mereka dengan melakukan yang demikian, memperkatakan sesuatu perkara yang mungkar dan dusta. Dan ingatlah, sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampunan. Pengampun. Okey, jadi kita lihat Al-Quran ini melarang daripada suami menziharkan isterinya, ataupun suami menyamakan isterinya dengan ibu. Ini larangan Allah lah. Okey, kalau kita lihat hukum zihar. Okey, hukum zihar. Okey, secara jelas hukum zihar adalah haram. Jadi zihar ni hukumnya adalah haram. Dan orang yang melakukan zihar ini dia berdosa besar. Haram dan berdosa besar. Keharaman isteri dengan cara zihar tidak terbatas pada menyerupakan dengan ibu suami sahaja. Tetapi juga mahram lain yang haram dikahwini selama-lamanya. Contoh adik-beradik, menyamakan kakak. Tak boleh. Seperti anak sendiri dan anak saudara, mak saudara dan lain yang mahram dengan kita. Tak boleh kita samakan, bukan terbatas kepada ibu sahaja. Jika suami menyamakan isterinya dengan perempuan yang halal nikah atau perempuan lain, maka tidaklah termasuk zihar. Dia menyamakan isterinya dengan orang lain yang tiada kaitan dengan mahram. Itu tidak termasuk di dalam zihar. Hanya perbuatan itu tidak baik kerana boleh mendatangkan kesan yang tidak sihat dalam hubungan suami isteri. Cumanya tak baiklah kita bandingkan isteri kita dengan orang lain, dengan isteri lain, dengan perempuan yang lain. Dalam perhubungan pun kita perlu menjaga adab-adab. Seterusnya kita lihat rukun zihar. Okey, rukun zihar ada berapa? Rukun zihar ada 4. Kita lihat yang pertama, orang yang menziharkan. Apa maksud orang yang menziharkan? Iaitu suami. Suami yang menziharkan. Orang yang diziharkan. Siapa pula yang diziharkan? Syarat dia? Orang yang diziharkan. Siapa? Isteri kita lah. Dia satu hala. Suami, isteri. Kalau suami menziharkan orang lain, itu tidak termasuk dengan zihar. Dia suami, isteri. Okey, yang ketiga, orang yang diserupakan dengannya. Siapa orang yang diserupakan? Ibu kita. Ataupun orang yang mahram dengan kita, adik-beradik. Yang terakhir, sirah. Sirah ni apa? Lafaz bercakaplah. Aku samakan kau dengan ibuku. Contoh, itu lafaz sirah. Jadi rukun zihar ada 4. Orang yang menziharkan suami, orang yang diziharkan isteri, orang yang diserupakan dengannya ibu kita atau adik-beradik, mahram. Yang terakhir sirah. Okey, saya harap murid-murid faham dengan apa yang saya terangkan tadi berkenaan dengan tajuk zihar. Okey, untuk yang seterusnya kita akan masuk mata pelajaran
sirah. Sebelum tu murid-murid boleh rujuk kitab muka surat 11 hingga 14 ataupun boleh lihat sahaja di paparan yang saya sediakan. Okey. Tak tengok kitab pun tak apa. Tengok saja slide yang saya sediakan. Okey. Kita lihat yang pertama Nabi Yaqub. Okey, Nabi Yaqub. Nabi Yaqub alaihi salam ialah putera Nabi Ishaq alaihi salam. Baginda juga dikenali sebagai Israel. Okay, Nabi Ishaq mendoakan Nabi Yaqub agar Nabi Yaqub alaihi salam mempunyai kemampuan yang luar biasa, berkedudukan tinggi, diberi rezeki yang melimpah dan anak yang ramai. Itulah doa Nabi Ishaq kepada Nabi Yaqub. Kemudian berkat doa itu tadi, berkat doa ayahnya, Nabi Yaqub alaihi salam dilantik menjadi nabi. Mempunyai 12 orang anak yang menjadi suku kaum Bani Israel. Yang terakhir, Nabi Yaqub alaihi salam wafat ketika berusia 180 tahun di Palestin. Bayangkan 180 tahun tu jangka hayat lah. Kalau lihat dulu Nabi Nuh 950 tahun, lagi lama dia punya hayat hidupnya. Okey, kita lihat yang seterusnya Nabi Yusuf alaihi salam. Okey, Nabi Yusuf alaihi salam ini adalah putera Nabi Yaqub alaihi salam. Seperti yang saya terangkan tadi, Nabi Yaqub ni mempunyai anak yang ramai, iaitu seramai 12 orang. Salah seorang daripada 12 orang tadi, anak Nabi Yaqub adalah Nabi Yusuf. Okey. Jadi pada satu hari Nabi Yusuf ni telah bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan sujud kepadanya. Kepada siapa? Nabi Yusuf lah. Jadi mimpinya tadi itu disampaikan kepada ayahandanya, iaitu Nabi Yaqub. Okey. Kemudian dalam Nabi Yusuf menceritakan kepada Nabi Yaqub, ayahnya itu berpesan agar mimpinya itu tidak diceritakan kepada saudara-saudaranya lain seramai 11 orang. Jadi kesan daripada mimpi itu tadi disebabkan oleh sifat iri hati. Iri hati siapa? Iri hati adik-beradik Nabi Yusuf lah yang lain. Saudara-saudaranya telah bertindak mencampakkan Nabi Yusuf alaihissalam ke dalam perigi dan menyatakan kepada ayahnya iaitu Nabi Yaqub bahawa mereka Nabi Yusuf ni telah dimakan oleh serigala. Dah tak adalah maksudnya. Kemudian dengan kuasa Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi Yusuf diselamatkan oleh pedagang, dijual dan akhirnya dijaga oleh Raja Mesir bernama Ar-Rayyan dan isterinya Zulaikha. Nabi Yusuf ni seperti mana yang kita tahu, Allah anugerahkan dia seorang yang sangat cantik, handsome, sehingga kan ramai wanita yang terpikat kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Okey, kelebihan Nabi Yusuf, dia mampu mentakwilkan mimpi. Jadi Nabi Yusuf telah mentakwilkan mimpi dua orang pemuda yang dipenjarakan bersamanya dalam penjara tu. Nabi mentakwilkan mimpi, ini baginda juga telah mentakwilkan mimpi Raja Mesir yang menjadi sebab baginda dibebaskan serta diberi jawatan sebagai ketua perbendaharaan negara. Itu kelebihan Nabi Yusuf, mentakwilkan mimpi, menterjemahkan mimpi. Okey. Jadi kemarau yang melanda Mesir dan negeri-negeri sekitarnya akhirnya menghimpunkan kembali Nabi Yusuf alaihissalam dengan bapa dan saudara-saudaranya seramai 11 orang. Di situlah baru Nabi Yaqub dan adik-beradik jumpa asbab
kemarau, sebagaimana firman Allah yang artinya, dan demikianlah caranya kami menetapkan kedudukan Yusuf di bumi, yakni Mesir, untuk dihormati serta disayangi, dan untuk kami mengajarkan kepadanya sebahagian daripada ilmu tafsir mimpi. Itu kelebihan yang Allah bagi kepada Nabi Yusuf. Okay, kita lihat yang seterusnya. Nabi Ayub. Okey, nama sebenar Nabi Ayub ialah Ayub bin Maus bin Razih bin Ais bin Ishaq bin Ibrahim alaihissalam. Nabi Ayub memiliki anak yang ramai juga dan harta yang sangat banyak. Nabi Ayub alaihissalam diuji dengan penyakit kulit. Ini adalah ujian Nabi Yaqub. Nabi Yaqub, Allah bagi dia ujian dengan diberikan penyakit kulit. Tidak ada satu bahagian pun anggota badannya yang sihat kecuali lisan dan hatinya. Jadi keseluruhan anggota badan Nabi Ayub semuanya dihinggapi penyakit kulit. Yang tinggal lidah dan hati je. Allah tinggalkan lidah dan hati ni supaya Nabi Ayub sentiasa berzikir, mengingati Allah. Kemudian selain itu habis segala keturunan, tanaman, ternakan dan harta kekayaan Nabi Ayub. Seperti mana saya beritahu tadi, Nabi Ayub seorang yang sangat kaya. Bila ditimpa penyakit, habis semua keturunan, anak-anak semua lari, tanaman habis, ternakan, harta Nabi Ayub, sehingga menyebabkan Sayyidah Rahmah, ini isteri Nabi Ayub, terpaksa bekerja dan menjual rambutnya untuk membeli keperluan makanan. Jadi tindakan Sayyidah Rahmah ini telah diketahui oleh Nabi Ayub alaihissalam. Jadi akibat daripada peristiwa itu, Nabi Ayub alaihissalam telah bersumpah akan memukul isterinya sebanyak 100 kali pukulan. Setelah baginda sembuh, Allah Ta'ala memberi pengampunan dan keringanan kepada baginda untuk melaksanakan sumpahan. Jadi berkat daripada kesabaran Nabi Ayub yang Allah berikan penyakit kulit, yang tinggal lisan dan lidah dan hati, Allah Ta'ala telah menyembuhkan penyakitnya dan dikurniakan kembali zuriat keturunan yang lebih ramai dan harta yang lebih baik. Begitulah dalam kehidupan kita. Bila Allah memberikan kita ujian, kita kena banyak bersabar. Mungkin dengan ujian itu Allah nak meningkatkan darjat kita dan Allah akan gantikan dengan sesuatu yang lebih baik. Nabi Ayub alaihissalam wafat ketika berusia 93 tahun. Kemudian yang seterusnya Nabi Syuaib. Nabi Syuaib ni siapa? Nabi Syuaib alaihissalam adalah putera Mikail bin Yashjun. Baginda adalah cicit kepada Nabi Lut alaihissalam yang diutus kepada penduduk Madian di Palestin yang tidak beriman kepada Allah Ta'ala dan mengurangkan timbangan seperti firman Allah dalam suratul Hud ayat 85 hingga 84 hingga 95. Ini boleh rujuklah nanti dalam kitab. Seterusnya kaum Madian ni diazab oleh Allah Ta'ala dengan 5 keadaan. Yang pertama, cahaya matahari yang amat panas. Yang kedua, terhenti angin selama 7 hari. Selama 7 hari tak ada angin langsung. Bayangkan dalam dunia ni tak ada angin 7 hari. Yang ketiga, ditimpa batu-batu yang keras dan panas. Yang keempat, pekikan suara yang sangat kuat. Kita bila dekat rumah, lagi duduk kat bandar, bunyi kenderaan yang kuat pun kita rasa risau. Tapi Allah beri azab kepada kaum Madian dengan pekikan suara yang kuat. Yang kelima, gempa bumi yang sangat dahsyat. Kemudian Nabi Syuaib alaihissalam wafat di Mekah dan dikebumikan di barat Kaabah. Itu saja berkenaan dengan perkara sirah. Jadi saya harap murid-murid boleh faham dan ingat apa yang telah saya sampaikan dan boleh rujuk dalam kitab ataupun buku teks masing-masing. Di mana tugasan
ada dua tugasan, iaitu tugasan yang pertama berkenaan dengan sirah. Okey, ini soalan dan boleh rujuk muka surat yang telah saya berikan. Tugasan yang kedua iaitu tugasan munakahat. Ada dua soalan dan murid boleh rujuk muka surat yang saya berikan. Okey. Saya akan bagi tugasan ini dalam grup WhatsApp. Jadi saya harap murid-murid dapat buat dua tugasan ini dan setelah siap hantar di dalam grup WhatsApp. Okey.